Narendra Modi menyangkal desas-desus bahawa ada wilayah India yang telah jatuh ke tangan China. Awal minggu ini, tentera India dan China bertempur di wilayah sempadan Himalaya yang dipertikaikan. Bercakap di satu pertemuan dengan para pemimpin parti-parti pembangkang, pihak Modi berkata India mahukan keamanan dan persahabatan, namun melindungi kedaulatan negara amat penting. Imej satelit yang baru dikeluarkan menunjukkan kawasan di mana pertempuran antara kedua-dua negara itu berlaku. Pertumpahan darah itu yang terburuk antara kedua-dua negara dalam masa 45 tahun. India menyatakan 20 askarnya terbunuh. China pula belum mendedahkan jumlah korban di pihaknya, tetapi ia menuduh India yang mencetuskan pertempuran itu. 4 rakyat Singapura diberkas selepas pihak berkuasa merampas sebuah drone yang membawa beg berisi dada di Taman Kolam Air Kranji. Dalam kenyataan bersama dengan Biro Narkotik Pusat CNB hari ini, polis menyatakan pihaknya mengesan kegiatan luar biasa melibatkan drone di kawasan itu sekitar 5.45 petang Rabu lalu. Para pegawai dari Division Polis Woodlands dikerah ke tempat itu dan mereka kemudian menangkap 2 lelaki berusia 29 dan 34 tahun yang dipercayai mengendalikan drone tersebut. Kedua-dua lelaki itu disyaki menggunakan drone tersebut untuk menyeludup dadah dari Johor ke Kranji. Dalam satu operasi susulan kemarin, seorang lagi lelaki dan seorang wanita ditangkap di estet perumahan privat di Man Road. Mereka yang berusia 40 dan 24 tahun itu disyaki pesalah guna dadah. Dadah yang dirampas dalam 2 operasi itu dianggarkan bernilai sekurang-kurangnya $44,000. Siasatan masih diteruskan. Hujung minggu pertama fasa 2 penarikan balik pemutus rantaian jangkitan COVID-19. Bagaimanakah perniagaan menyesuaikan diri dengan norma baru? Laporan cuaca dibawakan oleh Mitsubishi Electric. Kesihatan semua orang bergantung kepada setiap seorang daripada kita. Marilah kita bekerja sama, menggunakan alat-alat baru, dan amalkan tabiat-tabiat baru kita. Marilah kita memainkan peranan kita. Kadar pengangguran tertinggi dalam 10 tahun. Saya menghadapi barang tayarot tidak dibenarkan untuk bekerja. Saya kehilangan seluruh pendapatan bulanan sejak Januari. Tanpa simpanan yang cukup, ramai terpaksa berhutang. Masyarakat Melayu mewakili sebanyak 25% dari jumlah pengguna Lendela. Dibayangi COVID, masih adakah harapan? Program TAP fokus kepada kumpulan kerja M3 akan membantu masyarakat untuk dapatkan jawapannya dalam detik Rabu 8.30 malam. Banyak lagi episod Detik boleh anda saksikan secara percuma di MeWatch. Diteruskan berita. Seramai 4 jurutera telah merombak token Trace Together dalam usaha memperbaiki reka bentuknya yang asal. Mereka menyahut seruan Dr. Vivian Balakrishnan mencari sukarelawan bagi usaha itu. Dr. Balakrishnan ialah Menteri Bertanggungjawab bagi Inisiatif Negara Bijak. Di dalam catatannya di Facebook, Dr. Balakrishnan berkata, sesi rombakan itu adalah permulaan yang baik dalam bekerjasama dengan masyarakat. Beliau menambah satu acara hackathon token Trace Together sedang dirancang diadakan. Acara sebegitu bertujuan memanfaatkan pengetahuan dan kepakaran masyarakat teknologi dalam menghasilkan huraian digital bagi melawan COVID-19. Para peniaga makanan di Pasar Geylang Serai menyaksikan peningkatan jualan sehingga 20% pada hujung minggu pertama fasa 2 penarikan balik pemutus rantaian jangkitan COVID-19.
Meredakan kebimbangan kesesakan di gerai. Wartawan Ira Musfira membawakan laporannya. Suasana riuh rendah memenuhi ruang tingkat 2 Pasar Gilang Serai pada hujung minggu pertama fasa 2 pasca tempoh pemutus rantaian jangkitan COVID-19. Ruang makan agak penuh dengan peniaga terus memastikan langkah keselamatan dipatuhi, termasuk had 5 orang semeja dan jarak selamat 1 meter antara meja. Para peniaga yang saya temui berkata, secara purata mereka menyaksikan jumlah jualan meningkat sehingga 20% sejak hari pertama fasa 2 semalam. For normal yang waktu COVID tu naik dalam 15%, 20% hari Jumaat je. Hari so far better. Hari ni better. Ramai juga. Tapi tak seperti macam yang dulu-dulu. Time normal. But better. Ramai keluarga misalnya tidak sabar untuk menyambung kegiatan hujung minggu mereka menikmati juadah sarapan pagi di sini. Kebetulan dapat keluar, jadi kami bawa kanak-kanak lah, ambil anak-anak kami lah. Jadi mereka yang seronok, masa mereka selalu duduk di rumah kan. Jadi ni mereka dapat keluar, kita makan di sini lah, sarapan di sini. It's more to kemudahan lah. Because before this pun kita dah biasa beli kat luar kan. As in like balik beli then is bila dah buka pun tak berapa, not that excited, tapi lebih kepada kemudahan lah. Orang beli bungkus during phase 1. Untuk phase 2, yesterday ada yang duduk makan. Tapi dia punya orang kata sales is still about the same lah. Orang mungkin masih berhati-hati nak keluar. Dan para pelanggan jelas tetap berwaspada dan mematuhi jarak selamat. Ini termasuk hanya duduk di kerusi yang tidak ditandakan dan beratur untuk membeli makanan mengikut tanda garisan jarak semeter di lantai. Mereka juga terus memakai pelitup kecuali apabila sedang minum atau makan. Duta-duta SG Clean juga dikerahkan bagi memastikan orang ramai mematuhi jarak selamat serta menjaga kebersihan awam. Yang pasti, orang ramai kini dapat hilangkan dahaga dan berehat seketika selepas berbelanja di pasar. Namun, mereka tetap digesa mengamalkan tanggungjawab sosial dan elak keluar rumah sekiranya berasa kurang sihat. Bilik-bilik pameran kereta menyambung semula kegiatan perniagaannya dan uji pandu akan hanya dibenarkan berdasarkan temujanji. Kali ini, para pelanggan punya pilihan untuk menyelesaikan sepenuhnya proses pembelian kereta mereka secara online yang hasil daripada inisiatif online yang dipenalkan syarikat-syarikat menjual kereta semasa tempoh pemutus rantaian jangkitan COVID-19 serta fasa pertama penarikan balik circuit breaker. Para pelanggan yang berminat membeli kereta-kereta seperti Kia dan Mitsubishi dengan kumpulan syarikat Cycle and Carriage diberi pilihan untuk membuat bayaran tempahan dahulu sebelum ke kedai pameran kereta untuk melakukan uji pandu kereta. Proses urus niaga kemudian akan diteruskan menerusi satu perjanjian penjualan digital serta bayaran online. Sementara itu, Audi melancarkan ruang pameran kereta digital bagi para pelanggan melihat model-model kereta yang ada. Pengendali Kelab Zouk akan mengubah salah satu ruangnya menjadi restoran pop-up yang akan dibuka minggu depan. Buat masa ini, pusat-pusat hiburan seperti Zouk belum dibenarkan membuka ruang clubbing. Sekiranya kegiatan itu dibenarkan kelak, para pengunjung mungkin tidak digalakkan untuk menari dalam keadaan bersesak-sesak. Zouk mencadangkan beberapa langkah kepada pihak berkuasa selepas melihat apa yang dilakukan oleh kelab-kelab malam di Hong Kong dan Taiwan. Namun setakat ini belum diketahui bila kelab-kelab malam di sini akan dibuka semula. Memandangkan hasil penjualannya menjunam lebih 90% sejak pemutus rantaian jangkitan COVID-19 dilaksanakan, Zouk merombak perniagaannya buat sementara waktu. Better for TV because we will show a lot of visuals and videos as well. Dengan laporan itu tadi, sekian berita untuk malam ini. Ikuti pula sebentar lagi ucapan timbalan Perdana Menteri Heng Swee Keat dalam bahasa Melayu yang menggulung siri siaran nasional 6 orang menteri. Sehingga berjumpa lagi. Salam hormat.
Saksikan banyak lagi